السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala: kana rajulun min al-ansar aslam thumma irtadda wa lahiqa bisyirk ثم تندم فأرسل إلى قومه سلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم، أو كما قال hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, satu orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar, dia masuk Islam, kemudian dia murtad. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu orang daripada kalangan Ansar. Ansar maksudnya orang Madinah. Daripada bukan Islam masuk Islam, lepas Islam murtad. Summa tanaddama, lepas pada dia murtad, rasa menyesal. Biasalah manusia, bila buat silap, bila buat salah, menyesal. Bila dia menyesal, fa arsala ila qaumih salu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal li min taubah. Daripada bukan Islam masuk Islam, bila dah Islam murtad, bila dah murtad menyesal, bila menyesal nak jumpa Nabi takut. Orang salah. Maka dia pergi cari kaum dia, pergi cari adik-beradik dia, minta adik-beradik dia bagi pihak dia tolong pergi jumpa Nabi SAW, tolong tanya Nabi tak, dia daripada Islam, dia murtad, fahali min taubah, boleh tak boleh nak taubat? Faja'a qaumuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu
inna fulanan qad nadima wa innahu amarna an nas'alak hal lahu min taubah. Maka adik-beradik dia, kaum dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, mereka kata sesungguhnya ada satu adik-beradik kami, ada satu kawan kami daripada kaum kami, dia ni Islam, lepas tu dia murtad, lepas tu dia menyesal. Dia minta kami wakil tolong jumpa tuan. Dia kata dekat Nabi SAW, minta tolong tanya, hal lahu min taubah, ada peluang tak dia nak bertaubat? Dia murtad. Fanazalat kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin, ila akhir ayat. Nabi tak ada nak jawab apa. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat 86 sampai 89 surah Ali Imran. Itu untung hidup zaman Nabi. Untung dia apa? Banyak untung dia. Satu, masuk Islam depan Nabi, untung besar. Yang kedua, mendapat tarbiyah direct daripada Nabi, untung. Yang ketiga, ada masalah terus jumpa Nabi, untung. Yang keempat, ada masalah tak boleh selesai, Allah buat turun ayat Quran, selesai. Jadi untung banyak orang yang hidup pada zaman Nabi SAW. Bila dia ni daripada satu orang Ansar yang bukan Islam, tiba-tiba dapat hidayah, masuk Islam, lepas masuk Islam murtad. Lepas pada murtad berasa macam tersilap, maka nak bertaubat. Dia takut nak jumpa Nabi. Dia minta wakil tolong jumpa Nabi, tolong tanya sat dekat Nabi, kes aku ni macam mana? Aku Islam, aku murtad, aku nak bertaubat boleh tak? Bila orang ni pergi jumpa Nabi SAW, Nabi tak dan jawab. Allah buat turun ayat. Tuhan kata, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Tuhan kata, macam mana aku nak bagi hidayah kepada satu kaum yang dah beriman pergi jadi kafir? Tuhan Allah. Kalau orang kafir masuk Islam tak apa. Islam dah kenal dah Allah, kenal dah Islam, reti dah Quran, faham semua elok dah, tak tahu lambung buang, dipilih untuk nak jadi murtad, dipilih untuk nak jadi kafir balik. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah pelik dengan orang macam ni. Sudah dapat yang elok, pergi buang hak elok, nak ambil hak tak elok. Tuhan seolah-olah pelik. Tuhan kata, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Macam mana aku nak bagi hidayah pula kepada orang yang dah beriman, tiba-tiba pilih untuk nak kafir. Wa syahidu anna ar-rasula haq. Dia dah jadi orang Islam, dia dah beriman dengan Allah, dan dia dah naik saksi kata Nabi itu betul. Dah jumpa Nabi, dah kenal Nabi, dah tahu dah kata Nabi itu betul. Waja'ahumul bayyinat, dan telah mai kepada mereka ni al-bayyinat, keterangan-keterangan tentang betul Islam. Dah mai dah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Tuhan kata Allah tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang dah Islam tapi buat zalim diri, pergi buang Islam. Sambung ayat tu dia kata, ulaika jazaohum, bagi orang jenis macam ni, sudah Islam, sudah beriman, sudah faham Islam, tiba-tiba buang Islam. Bagi orang yang macam ni, anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ke atas mereka laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruh. Ayat tu kita baca, kita tahu dah Tuhan marah. Tuhan marah sangat kepada orang yang Tuhan pilih dia, bagi Islam ke dia, bagi dia faham Islam, tiba-tiba dia buat Islam ni macam benda tak ada harga, dia buang. Allah kata manusia yang macam ni sudah dapat hidayah, sudah dapat petunjuk, sudah dapat Islam, sudah dapat iman, tiba-tiba buang. Ulaika jazaohum, bagi depa ni balasan yang patut kena ke depa. Anna alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Allah, malaikat, manusia laknat depa ni semua sekali.
khalidina fiha, kekal mereka di dalam laknat itu. Selagi mana dia tidak bertaubat, dia tidak merasa dia silap, selagi mana dia tidak balik ke pangkuan Islam, selagi mana dia tidak minta ampun kepada Allah, depa ni khalidina fiha, kekal depa di dalam laknat Allah. La yukhaffafu anhumul azab. Tuhan kata sekali-kali, aku tidak akan ringan azab kepada depa kalau depa mati dalam keadaan tidak bertaubat. Kalau mereka ni mati dalam keadaan murtad, kalau mereka ni mati dalam keadaan buang Islam pergi pilih kufur, mereka ni la yukhaffafu anhumul azab. Tuhan kata sekali-kali, aku tidak akan ringankan azab kepada mereka ni. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi. Illa allazina tabu min ba'di zalik. Tuhan kata melainkan. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita tuan-tuan. Kok mana pun last sekali bagi peluang. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mempunyai sifat pengampun ni. Marah daripada awal ayat tadi ni, marah. Last sekali, illa allazina tabu. Tuhan kata melainkan orang yang bertaubat min ba'di zalik, lepas buat silap dia bertaubat. Wa aslahu, taubat dia diikuti dengan buat baik. Dia buktikan kata dia bertaubat tu dengan berhenti perbuatan tak elok tu, dia buat baik ni berganda-ganda kebaikan dia buat pasal nak cover balik dia buat silap tu. Fa innallaha ghafurur rahim. Tuhan kata maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bila turun ayat ni, Nabi rasa lega dada dia. Kata hadis tu, fa arsala ilaihi fa aslam. Maka diutuskan orang kepada dia, bacakan ayat ni kepada dia. Fa'aslam, masuk Islam balik. Kau yang murtad tadi ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam An-Nasai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pernah dengar nama Wahsy. Wahsy, siapa dia ni? Dialah orang yang bertanggungjawab bunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu cerita Hamzah ni, apabila hari Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Umar masuk Islam selepas dia tampak adik dia. Lembaran Quran adik dia baca surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, terbang. Umar tangkap baca. Tiap-tiap patah perkataan yang ada di dalam surah Taha tu, bila Umar baca bergoncang dada dia. Tuan-tuan, Allah dah pilih nak bagi hidayah. Allah Subhanahu wa taala kalau dia dah kata nak bagi hidayah, siapa boleh kata apa? Tuan-tuan percaya tak? Kata tidak mustahil satu hari Netanyahu hak jadi setan Yahudi lah ni boleh masuk Islam. Itu nak marah tu. Kan? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau jadi. Seperti mana masyarakat Arab Quraisy tidak pernah sangka orang nak masuk Islam. Tak pernah sangka. Mereka duk tumpang kuat dengan dia. Mereka duk tumpang berani dengan dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mau umat masuk Islam. Dengan satu insiden, dengan satu kejadian yang tak dirancang. Umat menapak pergi rumah adik dia pun bukan ada rancang apa. Bila sampai-sampai tiba-tiba Allah yang rancang. Adik dia duk baca Quran. Bila dia sampai-sampai dia kata baca apa? Bagi aku nak tengok. Adik dia kata tak boleh. Bila tak boleh dia tambah. Dia tangkap lembaran tu dia baca. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tuhan kata aku tidak turunkan Quran ni untuk nak bagi payah ke hangpa. Umat baca tu bergoncang dalam dada ni. Habis-habis baca dia tanya adik dia, Muhammad ada di mana lah ni? Adik dia kata, abang nak buat apa pun buat sini aja. Jangan sampai sangkut dengan Nabi Muhammad. Jangan. Dia kata abang ke aku dia ada mana lah ni? Dia pergi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Bila sampai di sana, Nabi SAW belah kanan dia apa? Sayyidina Hamzah. Pak penakan dia jadi orang kanan dia. Bila nampak saja Umar masuk, Hamzah bangkit. Berdiri di depan Nabi. Tangan duk pegang pedang. Dia kata kalau Umar mai dengan niat jahat, aku akan bersemuka dengan dia. Nabi kata ya ammi, duduk. Pakcik duduk. Umar mai, Allah hantar mai.
Sayyidina Hamzah pergi ke tepi pun tangan tak lepas ulu pedang, tak lepas. Pasal apa? Dia kenal rumah ni. Andai duk habaq kata dia mai Tuhan hantar ke apa ni, aku tak mau dengar, aku kenal rumah ni. Masuk mai rumah buk sampai depan Nabi tuan-tuan. Suar tangan dia kata, ya Muhammad, aslim li ya Muhammad. Islamkan aku ya Muhammad. Satu benda yang siapa pun tak pernah fikir, siapa pun tak pernah terlintas, Allah Subhanahu wa taala mau macam mana, macam itulah jadi dia. Hamzah ni kemudiannya apa jadi dekat dia? Dibunuh oleh satu orang yang bernama Wahsy. Wahsy bunuh bukan sahaja yang dia bunuh tupak penakan Nabi. Dia bunuh satu orang yang menjadi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia bunuh Hamzah, dia pergi duduk di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ada di Madinah. Wahsy pula Tuhan pilih untuk bagi hidayah kepada dia. Apabila Wahsy ni dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, teringin nak masuk Islam, dia panggil orang tulis satu surat kepada Nabi. Nabi tu ada di Madinah. Tulis dalam surat tu, dia kata, wahai Muhammad, aku teringin nak masuk Islam, tetapi aku terhalang oleh ayat ini. Wahsy ni Arab tuan-tuan. Dia baca Quran, dia faham. Aku teringin nak masuk Islam, tapi aku terhalang oleh ayat ni. Dia tulis dalam surat dia, ayat 68 surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dia tulis ayat tu, hantar pergi dekat Nabi. Aku teringin nak masuk Islam, tapi ayat ni kata orang-orang yang tidak menyeru Allah dengan benda lain. Maksudnya orang-orang yang tidak syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Orang-orang yang biasa bunuh orang dengan jalan yang tak betul. Wala yaznun, dan orang yang pernah berzina. Wa man yaf'al dhalik, siapa pernah buat benda ni, pernah syirik, pernah bunuh orang dan pernah berzina, yalqa athama, maka mereka ini menanggung dosa. Macam mana? Dia kata, kalau aku masuk Islam sedangkan aku adalah satu orang yang buat kesemua benda ni, dia kata, aku syirik dengan Allah, aku sembah tokoh, dia kata, memang aku syirik. Bunuh orang, bukan kata bunuh orang, pak penakan Nabi aku bunuh. Berzina, itu amalan hidup aku. Orang macam aku yang berdanduk dosa ni, bolehkah kalau kiranya nak masuk Islam? Hantar surat pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terima surat tu. Allah Subhanahu wa taala buat main satu ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ayat 70 surah Al-Furqan. Nabi hantar tiga dia jawapannya. Hang buat apa pun, hang dah syirik, hang dah bunuh orang, hang dah berzina, Tuhan kata illa man taba, melainkan orang yang bertaubat. Hang bunuh orang ke, hang bunuh pak penakan aku ke, hang dah berzina ke, hang syirik, hang sembah berhala ke apa ke, illa man taba. Kalau hang bertaubat, wa amana, hang beriman dengan Allah, wa amila amalan salihah, hang buat amal salih, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan tukar segala kejahatan hak dia buat dengan pahala. Tuhan bagi ke dia. Hang buat dosa apa pun sebelum hang masuk Islam, masuk Islam Tuhan cancel semua sekali, kosong balik, start daripada awal balik. Bila Wahsy terima surat Nabi dengan ayat macam ni, dia jawab balik. Dia jawab balik dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, ayat tu pun masih lagi ada syarat. Syarat dia apa? Wa amana wa amila amalan salihah. Syarat dia beriman dan buat amal salih. Kalau aku masuk Islam, aku belum tahu aku dan ke tak dan buat amal salih. Apa kata aku masuk Islam, aku mati, aku tak dan buat amal salih, macam mana dengan aku? Cakap banyak pula Wahsy ni. Masuk Islam tu buat cakap banyak pula. Dia jawab balik dekat Nabi, dia kata, macam mana kalau sekiranya aku tak dan nak buat amal salih, macam mana dengan Islam aku ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam terima surat dia. Nabi jawab balik,
innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hantar balik di dekat dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ampun dosa orang yang syirik dengannya, tapi lain pada tu Allah ampun semua. Wahsy jawab balik sorak tu, dia kata tak mau, ada lagi tu, ada lagi, kalau syirik tak ampun, aku ni penuh sembah berhala ni macam mana? Allah buat turun ayat Az-Zumar ayat 53, surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tuhan beritahu begitu, innahu huwal ghafurur rahim. Hantar pergi dekat Wahsy, beritahu dekat dia, katalah wahai hamba-hambaku, orang yang membadir, dia kata asrafu, membadir ala anfusihim, ke atas diri mereka, maksudnya manusia yang membujuk lalu melentang patah, dia tak ada pantang dalam hidup dia. Sama ada judi bola ni halal ke haram, dia berjudi. Dia jenis macam ni. Dia jenis tak ada pantang, apa juga dosa semua dia buat. Tuhan kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat dan belas kasihan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tuhan kata sesungguhnya Allah ampun semua dosa. Habis. Tak ada dah syarat apa-apa, syirik dengan Allah ke, syarat apa pun tak ada dah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Tuhan ampun semua. Bila Wahsy dapat surat Nabi bagi tahu macam ni, dia pergi ke Madinah. Sampai di depan Nabi, aslimni ya Rasulullah. Masuk Islam Wahsy. Tonton tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala dia mengatur benda-benda ni. Satu orang yang pada satu masa dulu menentang Islam, dia penentang nombor satu. Tiba-tiba mai pada satu masa pula, dia menjadi pendokong Islam. Sampai dia mati, nama dia dikenang sebagai satu orang yang mendokong Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat apa sahaja. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Man taba qabla mautih binisfi yaum, taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah selepas jahat dia buat macam-macam, sekerat hari sebelum dia mati, dia bertaubat kepada Allah, taballahu alaih, Tuhan terima taubat dia. So umur hidup jahat, nak mati lagi sekerat hari, tiba-tiba bertaubat. Allah tahu, kata dia taubat sungguh-sungguh, taballahu alaih, Tuhan terima. Sahabat kata, faqultu anta sami'ta. Sahabat kata kepada sahabat yang beritahu benda ni, kata dia, na'am. Nabi ada kata, faqala rajul akhar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taba qabla mautih bi sa'ah taballahu alaihi. Satu sahabat lain kata apa tu? Nabi ada kata lebih pada tu. Bukan orang yang bertaubat sekerat hari, separuh hari sebelum mati. Barang siapa yang bertaubat sejam sebelum mati, taballahu alaihi, Allah terima taubat dia. Dan lagi satu dia kata, Nabi SAW bersabda, man taba qabla al-ghargharah taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum nyawa sampai dia ghargharah, nak mati lagi 5 minit, dia bertaubat sungguh-sungguh, Allah tahu dia taubat sungguh-sungguh, taballahu alaih, Allah terima taubat dia. Macam tu sekali tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kesediaan dia untuk nak menerima taubat manusia. Sama-samalah kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat kepada Allah banyak-banyak. Kita punya masalah hari ni apa tuan-tuan? Masalah kita hari ni, kita ni tak cukup baik. Kita ni tak cukup baik. Maka kerana itulah di kalangan kita ni tak ada yang mendapat satu anugerah Allah, doa yang mustajab. Tak ada. Ramai orang berdoa, tapi doa tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak macam zaman Nabi SAW. Nabi sendiri dan beberapa orang sahabat yang kita duk baca hadis, minta Allah lagi, tak jumpa lagi. Orang Islam merata dunia, berdoa, sembahyang, hajat, buat macam-macam, tak jadi apa. Pasal apa? Doa kita tumpul. Pasal apa? Pasal kita banyak masalah. Pasal apa? Pasal kita sembahyang, kita buat ibadat, tapi tak cantik lagi. Kita semayang, kita buat ibadat, kita berkorban, kita berjuang, kita apa, hati tak bersih lagi. Ada lagi benda yang tak boleh nak clear dalam diri kita ni, yang menyebabkan doa kita tu tak mau nak jadi lagi.
kekejaman, kezaliman, macam-macam benda kau buat orang Islam tak jalan. Ya, jadi salah seorang daripada yang ada dalam kapal tu, saya ingat dia bekas pelajar Maktab Mahmud. Dia ikut haluan Palestin pergi ni. Saudara Al-Hami nama dia, Al-Hami Hussein. Belah ni duk kerja di Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Saya ingat dia, kalau tak silap, dia pada Maktab Mahmud, Politik Islam, dia masuk UKM pun. Salah seorang yang duk ada atas kapal yang kena tawan, dia terpelak tak tahu apa jadi ke mereka. Dan tengok Yahudi laknatullah alaihim dari segi kerahsiaan mereka macam mana. Tak leak, tak bocor keluar maklumat tu. Mana pi orang-orang yang dia tawan. Kapal dia tawan dengan anak-anak kapal berapa ramai tu, dia bawa pergi ke mana? Hak mati tu siapa? Tak tahu. Hak cedera berapa puluh orang tu siapa? Tak tahu. Kok dalam hak tu ada ramai tu boleh duk selit mai satu SMS mai pun tak tahu. Macam mana cara mereka buat kerja tu. Jahat dia tu satu bab, tapi cerdik dia tu satu bab. Kalau orang kita ni ambil pelayar kapit jari cerita habis. Tapi mereka ni dari segi kerahsiaan mereka, dari segi tutup rahsia mereka, cukup kemas. Bila jadi kejadian ni tuan-tuan, Perdana Menteri Israel ni, Netanyahu ni, dia ni dalam perjalanan ada satu appointment nak jumpa dengan Presiden Obama Amerika. Dia dalam perjalanan ada appointment dengan Presiden Amerika. Dia ni, bila jadi benda macam ni, pasukan dia pergi serang kapal NGO yang nak hantar bantuan kepada rakyat di Gaza, di Palestin. Dia dapat tahu benda ni sudah jadi, dia batal appointment dengan Presiden Amerika. Dia batal appointment dengan Presiden Amerika. Presiden Amerika minta appointment lain dengan dia. Bukan dia minta appointment lain dengan Presiden Amerika. Presiden Amerika minta appointment lain dengan dia, nak jumpa dia. Tuan-tuan, kita baca berita tu saja, tuan-tuan boleh tahu dia siapa. Kita boleh jumpa Presiden Amerika, tak balik cerita 3 bulan cerita. Dia nak jumpa Presiden Amerika ni tak jadi. Presiden Amerika minta satu appointment lain nak jumpa dia. Sebelum ni, masa pilihan raya presiden, calon-calon presiden ni tengah duk berkempen untuk pilihan raya Presiden Amerika. Tengah duk berkempen, dia telefon daripada Tel Aviv. Dia telefon nak bercakap. Setiausaha kepada bakal calon ni bagi tahu, kata Presiden tengah duk bagi ucapan kepada orang ramai. Dia kata dia tak boleh tunggu, dia nak cakap lah, panggil Maila ni. Kawan tu tinggal ucapan, dia jawab telefon dia. Tuan-tuan boleh tahu dia siapa. Kita lompatlah berapa ramai pun, di depan masjid mana pun, lepas semayang apa pun, dia tak nak herankan kita. Yang boleh ajak dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia. Yang boleh ajak dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang boleh ajak dia. Tapi kita ni sebagai individu Islam ni, kita ni kena muhasabah diri kita. Kita kena tazkiyah diri kita, kena cuci hati kita, pakai kloros bagi bersih hati kita ni, supaya kita ni layak menjadi orang yang bila angkat tangan minta, Allah tunaikan permintaan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah nasib orang Islam di akhir zaman, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah bagi tahu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu, tapi kita tak boleh buat apa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau mendengar doa kita dan Allah membantu sahabat-sahabat kita insya-Allah. Nah, kita menggunakan Bahrul Mazid jilid 15. Muka surat 171. Muka surat 171, bab fi nuzul Isa bin Maryam alaihi assalam. Itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Allah Isa alaihi salam adalah tokoh yang menjadi kontroversi di kalangan dua agama, Islam dan juga Kristian. Apa jadi dekat Nabi Isa ni betul-betul? Kita tahu apa jadi ke dia. Yang kita tahu dia tak mati.
Yang kita tahu Nabi Allah Isa alaihi salam dibawa oleh Allah duduk di satu tempat yang Allah sahaja tahu. Nabi Isa alaihi salam ni siapa yang nak bunuh dia? Yang nak bunuh dia siapa? Adik-beradik Netanyahu, Yahudi. Tonton tengok dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Balik buka An-Nisa 157 158. Allah cerita tentang benda ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Ini cerita pasal Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuhan kata apa? Wa qaulihim, dan kata puak-puak Yahudi. Siapa yang bunuh, yang kata, yang mendakwa kata bunuh Nabi Isa ni siapa? Yahudi. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca hadis, Yahudi ni tak ada cerita lain melainkan jahat. Bukan kata zaman Nabi, bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Isa yang cuba nak bunuh dia pun Yahudi. Zaman Nabi Allah Musa alaihi salam yang dia buat jahat, dia buat macam-macam ni siapa? Yahudi. Bani Israel. Allah sebut dalam ayat ni wa qaulihim, dan kata puak-puak Yahudi ni dengan kata mengejek. Dia berkata apa? Inna qatalnal masiha, sesungguhnya kami yang telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Depa dakwa kata Isa sudah mati dibunuh. Rasulullah, sedangkan hampa kata dia Nabi, kami bunuh dia. Pasal mereka ni, Yahudi ni, dia tak terima lain daripada Nabi mereka, Nabi Musa je mereka kata. Lain pada Tuhan, mainlah Nabi Isa kan, Nabi Muhammad kan, mereka tak terima. Bila main Nabi Allah Isa alaihi salam, mereka cuba nak bunuh dia. Kemudian mereka dakwa kata mereka dah bunuh dah Isa ini. Yang hampa kata dia ni Rasulullah. Dia kata tu dengan mengejek. Seolah-olahnya kalau betul Isa ni Nabi, macam mana kami boleh bunuh dia? Kalau Nabi mana boleh Tuhan mesti jaga dia. Wa ma qataluhu wa ma qalabuhu. Tuhan kata dah, hampa tak bunuh dia dan hampa tak salib dia pun, walakin syubbiha lahum. Tuhan kata akan tetapi orang yang hampa bunuh, yang hampa salib di palang tu ialah orang yang syubbiha lahum, yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isa pada mata hamba. Depa tengok orang tu, depa nampak rupa macam Isa, maka depa bunuh dia, maka depa salib dia. Depa mendakwa kata depa dah boleh membunuh dan salib Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuhan kata apa? Dah, yang apa bunuh tu bukan Isa, tapi orang yang aku bagi serupa muka dia dengan Isa pada mata hamba. Dan akhir ayat tu Tuhan kata apa? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah angkat Isa duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah bahawa Isa belum mati. Dia masih hidup dan dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Cuba kita baca hadis cerita apa pasal dia. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan turun Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang akan datang disebutkan terang-terang ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Allah Isa alaihi salam akan turun ia ke bumi. Ini hadis. Ayat Quran kata dia tak mati dan dia dibawa oleh Allah naik pergi duduk di satu tempat. Hadis pula beritahu apa? Dia akan mai balik ke bumi ini dan memerintah Nabi Isa di dalam bumi ini sebagaimana khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rasyidin, yang memerintah pada masa awal Islam dulu. Nabi Isa mai itu dia perintah negeri ini macam mana Sayyidina Abu Bakar perintah dulu. Dia akan memerintah negeri ini macam mana Sayyidina Umar perintah dulu. Dia akan perintah negeri ini macam mana para sahabat Nabi perintah dulu.
mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjalankan agama dan mengembangkan dengan tiada mengubah dia akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mai itu bukan dia ikut Injil, tetapi dia ikut Quran. Dia tak pindah apa pun. Macam yang Nabi Muhammad kata, macam tu dia buat. Begitu. Dan turun Isa itu tidaklah turun kerana nak menjadi Nabi, tetapi turun dia kerana menjadi imam bagi orang Islam, memimpin orang Islam dengan sehabis-habis adil. Dia turun esok ni bukan sebagai Nabi, tapi turun esok ni sebagai pemimpin yang akan memimpin manusia yang dah terbabas masuk parit, masuk longkang, jatuh gaung ni. Dia akan pergi ambil semua duduk atas jalan elok balik. Islam akan disanjung balik pada masa itu. Baik, kata dia, maka sebab dikatakan turunnya bukan untuk jadi Nabi, ialah kerana sabda Nabi SAW, tiada ada lagi Nabi kemudian daripada sesudah aku zahir ke dunia ini, dan kemudian daripada telah dibangkitkan aku menjadi Nabi sehinggalah hari kiamat. Pasal Nabi Muhammad dah bagi tahu, kata Nabi penghabis ialah dia sendiri, Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa mai itu bukan sebagai Nabi, dia kata. Baik, dia kata maka tenanglah bumi pada masa Nabi Isa ada turun itu, cukup dengan makmurnya, yakni di dalam masa dia menjadi pemimpin orang Islam dengan cukup adilnya, sehingga dikata orang serigala yang menjadi sebesar-besar musuh biri-biri tiba-tiba boleh berkawan dengan biri-biri. Hadis kata, bukan orang kata, hadis kata, bila turun Nabi Isa mentakbir alam ini, aman alam ni sampai ke tahap tu, sampai ke tahap serigala dengan biri-biri ni kalau tidak tak boleh tengok dia faham. Tapi aman dan tenteramnya pemerintahan Nabi Isa itu sampai serigala dengan biri-biri boleh makan sepinggan. Dia jadi kawan. Tidak ada permusuhan di kalangan makhluk ni, dan tiada menjadi apa-apa lagi, yakni tiada dibunuhnya dan tiada dijadikan biri-biri itu mangsanya, dan tiada dipatahkan tengkoknya, dan tiada dimakan biri-biri itu. Kita percaya tak benda ni? Tak tahu panjang umur. Kita tengoklah apa hak Nabi kata ni betul tak betul. Ya. Kalau kita memilih untuk tak percaya, silakan. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia tak ada kepentingan untuk nak bohong kita dalam hal ni. Melainkan hak dia beritahu ni hak Allah suruh beritahu. Maka semua yang demikian itu akan jadi tanda sahabi-sahabi adil Nabi Allah Isa menjadi khalifah Rasulullah SAW di muka bumi ini. Dan masa turunnya Nabi Isa itu tiada tinggal kafiah di atas muka bumi ini yang telah mencium napasnya melainkan mati. Ini dalam hadis Muslim, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bagi tahu. Napas Nabi Allah Isa alaihissalam bila dia turun esok ni, dia menapas dia tupi sejauh mata memandang, Nabi kata. Dan sepanjang napas dia pi tu, kalau ada orang bukan Islam mati. Macam mana? Wallahu a'lam. Tuhan tentukan macam tu. Maka Nabi Allah Isa alaihissalam sendiri yang akan menghilangkan dan menghapuskan segala mungkar yang ada di atas muka bumi ini. Dia turun main, clear habis semua. Segala karuk-maruk yang ada ni clear habis. Dengan kekuasaannya dan dengan tangannya sendiri, seperti meruntuh segala gereja dan tempat-tempat salib. Ini hadis sahih bagi kita. Dia turun main, dia punggah habis benda ni semua, dan mematahkan segala palang palit, dan memecahkan segala berhala, dan membunuh segala babi dan lainnya daripada segala mungkar. Habis semua dia buat. Lah ni tuan-tuan, kita naik atas lebuh raya, depan kita lori babi. Tak ikut undang-undang. Kalau ikut undang-undang, dia kalau bawa menatang ni, dia kena bungkus dengan kanvas tutup, kita tak boleh nampak dia ni. Lah ni ada daripada ikut undang-undang tu, tak ada pasal. Dia bawa pergi duduk terkontong-konting macam tu saja, dengan kenci murah turun, cuk kena habis kereta kita duduk dekat belakang ni. Turun Nabi Isa itu, mereka boleh punca. Dia pijik pun tak gaduh buat kerja, apa pun tak gaduh, padan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia akan pergi settle benda ni semua. Maka setengah daripada hal pekerjaan Nabi Isa turun ke bumi ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis dia.
dengan kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman muqsita. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku dan nyawaku yang ada di dalam tangan kudrat Tuhan. Nabi bersumpah, demi aku dan nyawa aku yang Tuhan duk pegang ni, dan di dalam genggaman dan kekuasaan Allah untuk membalas baik dan menyeksa kepada mana-mana hamba, sesungguhnya hampir bahawa turun kepada sekalian kamu ini, wahai umatku, oleh Isa anak Maryam alaihi wassalam. Nabi kata 1400 tahun dulu. Nabi kita dekat dah nak mai dekat hampa. Nabi Allah Isa alaihi salam turun ke muka bumi ini. Hal keadaannya menjadi hakim, akan sebagai hakim yang sangat-sangat adil. Dia bila turun mai, dia hakim, dia cukup adil. Tak boleh nak jolok duit rasuah kat dia pun tak jalan. Apa pun arahan ke apa boleh tak pakai. Dia kira dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang betul-betul, orang salah-salah. Ni turun Nabi Isa dia akan jadi macam ni. Baik, masalah dia kata Nabi Isa turun menjadi hakim yang sangat adil di muka bumi ini. Sesungguhnya sepotong hadis itu menunjukkan Nabi Allah Isa alaihi salam turun ke bumi pada masa hampir kiamat. Dan adalah turunnya untuk menjadi imam. Dia kata, jadi imam maksudnya jadi pemimpin. Bukan jadi Nabi, tapi turun untuk menjadi imam, menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia turun bukan sebagai Nabi, maka dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, turun Nabi Isa menjadi hakim di bumi dengan syariat Nabi Muhammad. Bukannya turun menjadi Nabi dengan suruhan asing dan syariat yang menasahkan syariat Muhammad. Bukan dia main, dia menasahkan Quran, pakai balik Injil. Tak. Sebaliknya dia turun main, dia ikut Quran. Ini yang berlaku. Bahkan ia jadi hakim am dan imam am, dan juga nama khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Sayyidina Abu Bakar jadi, macam mana Sayyidina Umar jadi khalifah Nabi, maka Nabi Isa juga akan menjadi khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menghukum Nabi Isa akan umat Muhammad dengan hukum yang adil, yakni menghukum dengan hukum seperti mana yang ada di dalam kitabullah, yakni Quran. Dia akan jalan balik segala hukum Quran ni, dia akan laksanakan balik dan ikut seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fayaksirus salib, dan memecah ia akan kayu-kayu palang yang ada di gereja. Dia turun mai, ini di antara benda yang dia akan buat. Di antara benda yang dia akan buat. Masalah dia kata Nabi Isa memecahkan salib. Sesungguhnya makna salib itu ialah kayu palang yang ada di gereja Nasrani, yang menjadi isyarat kepada i'tiqad mereka itu. Yang bunuh Nabi Isa, yang mendakwa kata berjaya bunuh Nabi Isa ni siapa dia? Yahudi. Yang sedih dan kecewa atas kematian Nabi Isa ni siapa dia? Nasrani. Nampak tak? Yahudi pasal dia tak boleh terima Nabi Isa Nabi. Nasrani bagi mereka Nabi Isa tu Nabi. Apabila Yahudi kata dia bunuh Nabi Isa, maka Nasrani sedih. Sebagai nak menunjukkan sedih dia ni, dia buat apa? Dia buat palang tu. Palang yang kononnya di palang ni lah Nabi Isa kena salib. Maka mereka kena tengok palang tu jadi satu isyarat suci mereka. Menjadi satu isyarat suci mereka. Semacam mana puak-puak Syiah, bila mai kata 10 Muharram, dia pergi berhimpun di mana? Di Karbala. Apa pasal yang orang-orang Syiah pergi berhimpun di Karbala ni? Pasal apa? Pasal nak tunjuk rasa sedih. Sedih pasal apa? Sedih pasal mereka tak ada di situ pada ketika cucu Nabi kena bunuh. Maka pergi di Karbala tu pukul diri. Pukul diri ni sebagai apa? Sebagai nak bagi tahu dekat Tuhan, kata, awas kami biar cucu Nabi kena bunuh di sini dulu. Kami menyesal pasal kami tak pertahankan cucu Nabi. Maka kami pukul diri kami sampai berdarah-darah. Macam tu lah. Orang Nasrani pun sama.
Dia rasa menyesal pasal tak pertahan Nabi Isa daripada kena bunuh, kena salib. Maka salib tu dijadikan sebagai satu tanda suci mereka. Gantung di tengkok mereka, buh dia atas bumbung gereja mereka dan sebagainya. Ini dia punya asal usul cerita dia. Dia kata bahawasanya Nabi Isa alaihissalam telah mati kena sulah di kayu palang itu. Itu kepercayaan mereka. Tuhan kata apa dalam Quran tadi? Yang digantung, yang disalib, yang dibubuh di palang tu siapa dia? Orang yang diserupakan muka dengan Isa. Nabi Isa bercuti dari mana? Dia ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia akan buat lepas ni? Dia akan balik mai semula ke muka bumi ni untuk menyelesaikan tugas dia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepercayaan kita. Yang ni kepercayaan depa bahawa Nabi Allah Isa telah mati kena sulah di kayu palang. Semacam palang yang ditaruh mereka di gereja mereka, hatta di pucuk bumbung gereja mereka, dan pada kalungan-kalungan leher pendeta mereka bergantung. Kan sampai dah ni bukan kata pendeta rahib-rahib depa saja dah, sampai pengikut depa pun gantung. Pakai rantai ada cross di dada. Pasal apa? Pasal nak tunjuk dekatnya mereka dengan agama mereka ni. Itu menjadi lambang mereka. Lambang tu akan dimusnahkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan itulah alamat di kayu palang mereka. Maka jadilah palang itu tanda agama dia. Sekiranya dijumpa Nabi Isa palang itu diperbuat daripada batu, nescaya dipecahnya dan dibelahnya menjadi hancur. Dan jika kayu, pasti dikerat-keratnya dan dibelah-belahnya, supaya batal segala sangka Nasrani yang beriktikadkan ada kehormatan dan kebesaran pada palang itu. Tuan-tuan tengok gambar-gambar gambar-gambar hantu orang putih, exorcist. Kalau hantu main, ambil palang tu tunjuk, esok Nabi Isa main, dia tunjuk, tuan-tuan ambil kepak bang, habis begitu saja. Dan dia jadi begitu esok ni. Kan dia tunjuk dalam gambar, tunjuk kata hantu takut. Hantu tu takut, lari sampai terbang-terbang. Nak takut pasal apa? Dia seronok lah. Pasal hantu ni setan. Hantu percaya ke palang tu, itu yang aku mau. Dia mesti seronok kan. Tapi cerita abang kata hantu takut. Nabi Isa main itu, dia kata memang kudu cari palang ni. Dia kata dapat kat dia di kayu api habis. Ini cerita, ini iktikad kita begini. Dia punya kepercayaan, itu dia punya pasal. Tapi kita punya kepercayaan begini. Dia kata. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Dan sepotong hadis dalam masalah itu menunjukkan atas wajib menghilangkan segala perkara yang mungkar dan membinasakan segala alat permainan dan segala yang batil. Sebagaimana tersebut, dia adalah hadis pada juzuk yang lepas. Dan sabda Nabi SAW lagi, wa yaqtulul khinzir. Dan di antara kerja yang akan dibuat oleh Nabi Isa ialah membunuh dia akan babi. Yakni Nabi Allah Isa alaihissalam itu apabila turun dia ke bumi ini dan berjumpa dia dengan babi, maka tiada dibiarkannya hidup, bahkan dibunuh dia. Ini yang disebut di dalam hadis yang sahih. Kerana babi itu binatang yang haram memakannya. Dan beranak ia pula dengan banyaknya. Dia kata, itu sebab orang kata kalau nak kaya cepat jadi tokek babi. Beranak banyak. Oh, cukup punya leceh. Kan? Ini dia beritahu ni, beranak dia dengan banyaknya. Maka kerana tidak diberi segala kafir itu memakannya dan menghidupkannya, maka dibunuh akan dia. Ini dia antara benda yang Nabi Allah Isa alaihissalam akan buat. Dan kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dan membunuh Nabi Allah Isa akan binatang babi itu ialah setengah daripada jalan nak menghilangkan segala mungkar yang zahir di muka bumi ini. Lekeh tuan-tuan. Lekeh. Kita kot ni okey lagi. Sebab binatang ni duduk dalam kandang. Tuan-tuan pergi ke belah Sabah Sarawak. Tuan-tuan pergi ke belah Sabah Sarawak, kalau ada anak-anak tuan-tuan ni keluar daripada universiti buat bidang perguruan, jadi cikgu, kena hantar posting di kawasan pedalaman Sabah Sarawak. Binatang ni masuk dalam kelas. Bukan cakap di rumah panjang tu, dalam kelas dia masuk. Cikgu ni lari, wiwat-wiwat, lari lompat dua atas bangku, atas meja, budak-budak tu pula masuk sampai dalam ni. Punya bebasnya dia. Sama macam tuan-tuan pergi ke India, dalam bandar Chennai tu, dalam madras, dulu panggil madras, lah panggil Chennai. Di India, di Chennai tu sendiri, ni bagi pendek hitam ni, maknyut. Kalau kita pergi jenuh dulu lari.
Natang ni dia jenis ondoi. Leceh. Tu duduk cerita banyak-banyak. Leceh. Yang ni semua nak kena tunggu Nabi Isa mai esok ni. Allahu Akbar ni. Ini dianggap sebagai apa? Mungkar yang zahir di muka bumi, dia kata. Kita ni pula pantang dengan menatang ni. Dia duduk main seorang, dia duduk selit kaki kita. Macam mana kucing di rumah kita duduk selit kaki tu. Kucing selit pun kalau silap kaki dia pergi selit, kena kaki satu lebay-lebay punya. Main duduk selit, dia sepak kucing tu. Anak sepak babi, try tengok lah. Ini masalah dia. Dan benda ni dia kata yang akan hilangkan mungkar yang zahir ini ialah di antara kerja yang akan dibuat oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan masalah membunuh babi di dalam negeri kafir, kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Muslim, dan sepotong hadis itu menunjukkan dalil bagi yang terpilih daripada mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur bahawasanya apabila mendapat kita akan babi di negeri kafir atau lainnya dan dapat kita membunuhnya, nescaya harus kita bunuh akan dia. Ini mengikut fatwa Imam Asy-Syafi'i dan jumhur. Majoriti ulama kata begitu. Ada peluang boleh sekeh-sekeh, jangan duk biar, leceh daripada ni. Dan seperti sepotong hadis yang menunjukkan atas batalnya qaul mereka yang syaz daripada ashab kita dan lain daripada mereka itu, iaitu katanya apabila jumpa babi di dalam negeri kafir itu boleh dibiarkan dia dengan tiada dibunuh apabila tiada siapa memakannya. Ini pendapat yang syaz yang ditolak. Pendapat jumhur dan Imam Syafi'i, dia kata kalau negeri kafir sekalipun ada peluang boleh ni pergi ni buat. Apatah lagi negeri kita. Apatah lagi negeri kita. Tak sepatutnya menatang macam ni dibenarkan, dibiarkan bebas di dalam negeri hak orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW lagi, wa yad'ul jizyah, dia kata. Dan di antara kerja yang akan dibuat oleh Nabi Allah Isa alaihi salam ialah menghantar ia akan jizyah. Yang ni apabila telah kalah kafir itu dalam perang dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, tiadalah mau Nabi Isa melepaskan diri orang-orang kafir itu dengan bayar cukai kepala jizyah pada tiap-tiap tahun. Bahkan tidak pun mereka memeluk Islam ataupun jatuh hukum bunuh dengan pancung kepala. Sebelum ni orang Islam orang bukan Islam tidak dipaksa masuk Islam. Dia boleh pilih. Pasal apa? Quran kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Pasal sudah jelas, sudah terang di antara petunjuk dengan benda sesat. So apa pilih hak mana apa mau. Kita tak boleh paksa depa masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah bagi tahu dalam hadis dia, bila turun Nabi Allah Isa alaihi salam itu diberi dua pilihan saja. Masuk Islam ataupun kena bunuh. Jizyah sudah tidak ada lagi. Itu akan berlaku pada masa datangnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia kata, baik, masalah Nabi Allah Isa alaihi salam menghantar jizyah, apa maknanya? Dia ulang benda yang sama. Kita buka ulang. Tengok masalah tu. Nabi Allah Isa alaihi salam tidak terima jizyah. Sama juga, dia ulang benda sama juga. Nak abang kata Nabi Isa, dia bagi dua pilihan dia. Apa dia? Sama ada masuk Islam ataupun mati. Itu saja. Jizyah sudah tidak ada. Tengok bawah sekali. Dan sabda Nabi SAW, wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Dan pada ketika turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam itu mewah akan harta. Masa Nabi Isa alaihi salam mai itu, dunia ni dah jadi mewah dah. Semua orang kaya. Tidak ada orang susah pada masa itu. Sehingga tiada menerima akan dia oleh seorang pun. Masa tu kalau kita teringat nak pergi bagi sedekah kat orang, tak ada siapa terima. Kita nak pergi bagi kat dia RM100, Allah, dia kata ada duit dia pun tak pergi hantar bank lagi. Dia kata begitu. Kita kata dia bukan susah ke belum ni? Itu sebelum Nabi Isa mai. Dia kata dia mai, aku sudah jadi kaya. Pasal apa? Negara ni sudah jadi negara yang berpendapatan tinggi. Dia kata. Tebal, negara berpendapatan tinggi. Dia dah jadi macam tu. Negeri ni dah jadi negeri kaya. Aku di rumah pun duit ni pun tak ada nak pergi bank. Pasal apa? Kemarin pergi dah. Penuh orang duduk ada di bank tu. Pakai nak buh duit semua.
ATM mesin untuk bawa keluar duit, ambil simpan dalam bilik. Pasal tak ada orang bawa keluar duit. Duit ada di rumah pun tak habis belanja. ATM tu tak ada. Tempat ATM tu dia cabut wang, dia ganti dengan cash deposit. Dia gantikan dengan cash deposit dengan check deposit. Nak bawa keluar duit, tak ada mesin. Pasal apa? Pasal duit tu ada di rumah pun tak larat nak belanja. Nak bawa keluar apa lagi? Nak pipuh ni, bank kata nanti tak ada. Bilik penuh. Bilik simpan duit penuh. Dia kata, ni, tak apa, pakai dulu. Dia kata, boleh. Dan saya nak simpan banyak-banyak di rumah. Dia kata, tak takut. Pencuri pun kaya lah ni. Tentu boleh faham tak ni? Hadis nak beritahu ni. Dia akan jadi keadaan yang hari ini kita dengar, kita gelap. Pasal apa? Pasal benda tu hari ini tak, kita rasa tak mungkin jadi. Tapi Nabi SAW kata benda tu nak jadi. Tuan-tuan wajib kena percaya kata benda tu akan jadi. Bila jadi benda tu, tuan-tuan kita tengok, yang ni yang Ustaz Samsuri abang yang kita duduk gelak dulu, oh jadi tu, oh banyak. Jadi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita kena percaya apabila Nabi yang kata benar. Dan hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim, menceritakan tentang apa? Menjelang kiamat semua jadi kaya. Sehingga sampai ke tahap apa? Sampai Nabi kata wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Tak ada seorang pun yang nak terima kalau siapa-siapa nak bagi sedekah. Semua orang senang. Hari ni tuan-tuan, sikit-sikit ada lah, sikit-sikit. Tak banyak lagi. Tang mana kita nampak ni yang kata sikit-sikit ada ni? Tang mana? Bila mai raya haji. Bila mai raya haji, tuan-tuan buat korban. Bila tuan-tuan buat korban, masalah yang timbul apa dia? Nak bagi daging korban dekat siapa? So, anak kita naik motor pergi hantar rumah tu. Dia kata apa? Allah, dia kata ada apa banyak dah. Dia kata, saya pun buat korban juga 2 panggu tahun ni. Hai. Kita duk ingat dia susah. Kita nak pergi bagi daging korban. Tengok-tengok hadiah pun ada banyak dan dia pun buat 2 panggu. Oh, kita kata tak apa. Dah kita balik, kita kena tokak makan daging tu. Pasal apa? Dia dah jadi macam tu lah. Mak pak susah, anak-anak senang. Mak pak susah, tapi depan rumah ada 3 biji khaitan. Kancil sebiji, maibi sebiji, dengan pesona sebiji. Dia ada depan rumah. Mereka kata dia ni dulu susah. Dia susah, anak-anak dia senang. Duk main lah, duk main ke arah model ekonomi baru apa dia bagi. Negara berpendapatan tinggi, kan? Oh, rupanya tak. Hadis dah bagi tak lah. Memang dia nak jadi kaya semua hidup ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim juga di dalam kitab sahihnya. Lihat. Hadis ni macam mana kita nak kata kita tak percaya, sedangkan dalam Sahih Bukhari pun sebut benda yang sama, dalam Sahih Muslim pun sebut hadis yang sama, menceritakan orang jadi kaya belaka sampai tidak ada orang susah pada masa itu. Baik, dia kata harta menjadi mewah dan banyak pada masa Nabi Allah Isa alaihi salam turun ke bumi ini. Wahai saudaraku, dia kata apabila turun Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman itu, maka sangatlah banyak menjadi harta di atas muka bumi ini dan sangatlah mewahnya, dia kata. Dia akan jadi macam tu. Senang lenang kaya raya semua orang, dia kata. Dan jadi makmur segala negeri sampai tiada siapa berhajat lagi kepada emas perak dengan sebab terlampau banyak benda tu. Tak heran dah emas perak ni, tak heran dah terlampau banyak. Sehingga payahlah dapat seorang mencari seorang yang fakir akan jadi tempat dia bersedekah. Satu orang yang rasa macam dia kaya, dia ada duit, kuno-kuno nak buat pahala, nak pergi bagi sedekah ke orang susah, cari orang susah, tak ada. Dia akan jadi macam tu, dia kata. Kerana masing-masing semuanya telah ada mempunyai banyak harta. Semua orang kaya, dia kata. Maka adalah kejadian makmur dan banyak harta itu adalah daripada sebab adilnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan tiada zalim sekali-kali. Kerana adil dia tu, maka negeri menjadi makmur. Tuan-tuan tengok dalam Quran Tuhan kata apa? Dan dalam ayat Quran Tuhan kata walau anna ahlal qura, ayat tu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Tuhan kata walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tuhan bagi tahu. Dia kata apa? Tuhan kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
Dan kalaulah penduduk satu-satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Tuhan kata kalaulah penduduk negeri itu pilih untuk amanu wattaqau, untuk beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Tuhan kata apa? Nescaya aku akan buka semua pintu kekayaan langit dan bumi turun kepada penduduk negeri itu. Quran, tuan-tuan. Kalau hadis, tuan-tuan boleh tanya, Ustaz, hadis sahih kan? Boleh tanya. Boleh tu buat ramai nak tanya, Ustaz ni, Ustaz baca tu hadis sahih kan? Ini ayat Quran, sahih semua. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi syarat. Allah kata apa? Kalau hampa mau rezeki, aku buat turun daripada langit dan bumi. Kalau hampa mau macam tu punya rezeki, aku buat turun, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ni saja aku minta. Hampa buat dua benda ni, aku bagi semua kat hampa. Hadut jadi kita hari ni susah pasal apa, tuan-tuan? Derhaka Tuhan. Derhaka, kita ni derhaka Tuhan. Tak cukup dengan arak, tak cukup dengan 4-6 buah ekor, tak cukup dengan sport apa toto, tak cukup dengan apa. Bola ni pun pergi buat bagi jadi judi juga. Mana Tuhan tak marah? Mana Tuhan tak marah? Aku dah bagi tahu terang-terang, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Tuhan habaq dah ni arak judi semua ni kecil, kuduh, tak elok, min amali syaitan, ini amal syaitan. Fajtanibuh, dia kata hendaklah hampa jauhi benda ni, la'allakum tuflihun. Tak peduli, tak peduli, kita buat juga benda ni. Tadi kami duduk sembang cerita nak main tadi kan, ni 2-3 hari ni tak kira lah SMS masuk ni, tak tahu berapa puluh sahabat-sahabat ini maklumat daripada siapa atas kapal apalah ni, Israel tangkap berapa orang mati, berapa orang cedera lah, apalah semua, tolong doakan yang tu yang ni, apa-apa semua kan. Bagus perhatian tu. Tapi sampai bila, tuan-tuan? Sampai bermulanya World Cup. Bila start World Cup, lupa habis benda ni semua, kita tengok siapa menang pula. Tuan-tuan percaya tak apa dia kata ni? Akan jadi macam tu. World Cup tak mula lagi. Duk forward SMS ni lah. Ni ni kita berhimpun ni masjid mana ni, lepas jemaah ni kita nyatakan bantahan kita apa semua sebelum World Cup. Sebelum World Cup. Tak World Cup, terak habis semua, kita tengok World Cup dulu. Lepas ni pula kita tengok apa jadi kat depan ni. Ni kita. Orang Islam ni selalunya macam ni. Tidak pernah dia mengambil serius apa yang Tuhan kata ni, tidak pernah dia mengambil serius. Dia ambil start aja, lepas tu dia tinggal. Start saja, hangat-hangat cek ayam aja. Dari segi apa? Nak pegang dengan Islam ni, hangat-hangat cek ayam saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka turunnya dari Allah Isa alaihi salam ni, begini keadaan akan jadi dia. Semua orang akan jadi kaya semua sekali. Maka diturunkan Allah berkat-berkat dan khairat yang tiada terhinggakan diturunkan, sehingga bumi memuntahkan isinya dan segala emas perak berbatang-batang bertiang-tiang keluar daripada perut bumi. Itu dia. Lah ni pergi jumpa apa anu bawa penapis biduk tapi dapatlah 2 gram emas tu pun dia timpa api sampai berkelir riuh rendah di tempat yang kata jumpa emas ni. Esok tuan-tuan buka pintu rumah nak pergi sembahyang subuh, buka pintu rumah tersepak, tengok tu dia emas besar tiang. Duduk sendai depan pintu rumah. Tengok Allahu Akbar, ni apa ni? Ambil terselit suluh-suluh, nampak macam mai. Nampak macam mai. Apa mai betul lah tu. Telefon di kawan sebelah. Mulai heret orang masuk dulu, tak bagi orang tahu. Heret orang masuk. Lepas tu tengok orang sebelah rumah pun macam duk kaya juga. Telefon dekat dia, nampak hang senang lah ni. Dia ni pun kata apa? Dia kata aku, tapi hang jangan amak orang. Aku kemarin keluar mai satu tiang duduk depan rumah. Dia ni kata satu tiang, aku depan satu tiang, belakang satu tiang, aku 2 tiang. Tuan-tuan, apa nak jadi masa tu, tuan-tuan? Apa nak jadi? Dia kata Allah macam ni. Nampak gaya aku jemaah masjid pun perasan tak pergi kot dalam 2-3 hari ni, takut orang curi. Dia kata apa? Bukan orang tak pergi, Tok Imam pun tak pergi. Tok Imam pun jaga main tiang di rumah dia juga. Dia ni jadi dulu tu. Pasal hadis dah bagi tahu dia akan jadi keadaan ni, tuan-tuan. Dia nanti mai ni dia kata apa?
keluar ni meh perak ni berbatang-batang semacam tiang, dia kata. Maka jadilah pada masa itu semua orang kurang suka kepada harta pula dan beradab mereka itu kepada ibadah. Dia bila meh dah terlampau banyak sampai tu masuklah rumah pun dah jadi semak dah, pakai angkat buh di laman rumah. Buh laman rumah pun tak ada siapa curi. Dia kata ni nampak leceh, jom kita pergi sembahyang pula. Ramai balik masjid malam tu. Bila dah terlampau dia jadi tak ada apa balik. Benda hak susah nak dapat ni, dia jadi pelik ni. Bila dah terlampau banyak cairan tinggal tu, pakai pergi masjid sembahyang balik. Dia kata apa jadi? Masing-masing berhadap kepada ibadah kerana tiada panjang lagi angan-angan mereka itu, serta diketahui mereka itu akan ada hampir dengan hari kiamat itu. Bila dah tahu dah ni, dia kata ingat balik kuliah Masjid Sultanah hari tu dia bagi tahu ni. Ni lah cerita dia ni. Makna dia apa? Maknanya kiamat dekat lah. Dia kata jom kita pergi sembahyang. Cantik, ramai balik pada masa tu. Ini pusingan yang akan ditempuh oleh semua manusia. Pasal Nabi SAW telah bagi tahu benda ni. Kemudian dia akan masuk tajuk bab majaa fit dajjal. InsyaAllah kita akan temu tajuk ni. Cerita tentang kedatangan Dajjal. Tuan-tuan, secara ringkas, Dajjal ni satu benda yang pasti akan main. Dan kedatangan Dajjal ini adalah merupakan satu malapetaka yang paling besar yang berlaku di dalam sejarah adanya manusia. Sampai Nabi Muhammad kata daripada zaman Adam alaihissalam sampailah kiamat, fitnah yang paling dahsyat akan mai kepada manusia ialah fitnah Dajjal. Maka dia satu benda yang cukup besar. Secara ringkas ni Dajjal ni apa dia? Manusia. Dajjal ni manusia. Dia turun mai ke dunia ni, dia turun mai dalam keadaan umurnya masih muda. Dajjal ni orang muda. Dan Dajjal ni kalau dihimpunkan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang Dajjal ni, dia satu budak muda, wajahnya kemerah-merahan. Dia satu orang yang pendek, kaki dia bengkok dan tengkang. Mana tak handsome lah dia ni, tak handsome. Dajjal ni satu orang muda, muka kemerah-merahan, pendek, kaki bengkok, rambut kerintin, mata belah kanan buta, atas mata belah kiri atas ada tumbuh sikit ketulan daging. Ini penjelasan yang diberikan oleh hadis-hadis Nabi yang kita akan baca kemudian, detail tentang rupa dia. Punya terang Nabi habaq, kalau main macam ni punya rupa, ini Dajjal, pun ramai orang akan ikut dia besok ni. Dah habaq dah kalau hang jumpa orang macam ni, umur masih muda, wajah muka kemerah-merahan, orangnya pendek, kaki bengkok, rambut kerintin, mata kanan buta, mata balik kiri di atas ada daging tumbuh. Dia kata tertulis di antara dua mata dia kafarah. Ada tulis di antara dua mata kanan mata kiri ini kafarah, tulis kufur. Dan dia adalah satu manusia yang mandul, tidak ada anak. Ini himpunan daripada semua hadis menceritakan Dajjal ni begini rupa dia. Dan Dajjal ni Nabi beritahu dah dia akan keluar di mana. Dia akan muncul daripada arah timur, arah Iran timur, iaitu kawasan Khurasan. Dia akan timbul di sana, dia akan muncul di sana dan akan escort dia, mengiringi dia 70 orang daripada orang-orang Yahudi Asbahan, Yahudi lagi tuan-tuan. Ini bila bercakap pasal mereka ni, pasal Yahudi ni cerita leceh. Yang akan mengiringi mereka ni 70 orang. Yang akan mengiringi Dajjal ni ialah 70 orang Yahudi daripada Asbahan. Nabi beritahu dah 1400 tahun dulu. Nabi beritahu kata benda ni akan jadi. Dan hadis yang menceritakan tentang benda yang saya sebut tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita akan jumpa dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Dia akan masuk semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Semua tempat. Ada abang lah kata Terga ke, Al-Umrah ke, apa ke,
Tu dah abang, padang besar ke, danau ke, wang kelian ke, apa ke, Dajjal sampai. Yang dia tak boleh pergi step kaki dia apa dia? Mekah dan Madinah. Pasal apa? Bila dia sampai keliling Mekah dan keliling Madinah, Nabi kata dijaga oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Duk jaga di keliling tu. Tak ada satu riwayat mai beritahu kata Dajjal tak boleh masuk 4 masjid. Ada riwayat yang mai kata begitu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan juga satu lagi dia kata Masjid At-Tur dekat Tur Sina. Ada satu masjid di situ. Ini satu hadis yang tidak cukup kuat. Tapi ada sebut tentang benda ni. Dia mai di muka bumi ni dia akan duduk 40 hari ya. Nabi Allah Isa alaihi salam duduk berapa lama tuan-tuan? 40 sanatan, 40 tahun. Mai Dajjal ni dia duduk 40 yauman, 40 hari. Tapi 40 hari cukup bagi dia untuk nak menjahanamkan semua orang ada ni. 40 tahun Nabi Isa duduk atas bagi elok, bagi apa semua, mai dia runyai habis bagi jahanam. 40 hari dia ada di atas muka bumi ni. Nabi SAW kata 40 hari seumpama setahun. 40 hari yang satu hari itu seumpama setahun. Satu hari seumpama sebulan. Satu hari seumpama seminggu. Satu hari macam tu jadi. Nak habis hari itu macam setahun. Azabnya ada dia ni, ada Dajjal Zekok ni. Dan fitnah Dajjal ni apa dia? Fitnah dia yang paling, dia adalah fitnah paling besar daripada kejadian Adam sampailah nak berlaku kiamat. Dia adalah fitnah paling besar ke atas iman manusia. Sebab Nabi SAW start daripada mana? Start daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebut dah tentang Dajjal nak main ni. Kita nanti jumpa hadis yang akan datang, dia akan cerita benda ni. Start daripada Nabi Nuh. Habaq dah kata sebelum kiamat akan main Dajjal ni. Pasal apa? Pasal dia ni cukup dahsyat fitnah dia. Maka daripada zaman Nabi Nuh dah habaq dah kepada umat dia. Pada umat dia tentu tak jumpa punya dengan Dajjal. Tapi Nabi Nuh habaq kepada umat dia akan main sebelum kiamat ni satu makhluk Tuhan nama dia Dajjal. Apatah lagi mai zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi cerita benda ni detail tentang kedatangan Dajjal ni. Nabi SAW kata Dajjal mai dia bawa 2 macam sungai kepada manusia. Dia bawa mai 2 macam sungai. Satu sungai dia kata kelihatan air dia putih, tenang dan sedap. Dan satu sungai lagi nampak macam sungai api yang menyala. Nabi Muhammad beritahu. Dajjal ni bila dia mai dia bawa mai 2 pilihan, 2 option kepada kita. Pilih hang mau mana. Hang mau sungai yang nampak airnya putih, nampak air dia macam sedap, nampak air dia macam bagus, ataupun sungai hak satu lagi api duk menyala. Mau yang mana? Kata Nabi Muhammad SAW, maka pilihlah sungai yang kamu nampak macam api yang menyala. Nabi kata. Pasal apa? Kerana itulah sungai yang sebenarnya baik untuk kamu. Dalam hadis lain Nabi SAW kata apa? Dalam hadis Muslim Nabi SAW kata, pejamkan mata kamu, tundukkan kepala kamu, minumlah air sungai yang kelihatan seperti api yang menyala itu, kerana itulah sungai yang berair sejuk. Nabi kata dalam hadis Huzaifah bin Yaman riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, macam anak kita nak periksa, satu mai satu pakar motivasi bagi tips peperiksaan. Dia kata ni, untuk mata pelajaran ni, tajuk ni penting. Baca bagi lebih sikit. Baca bagi lebih sikit. Bagi tips lah. Masuk dewan periksa, tengok-tengok sebiji. Macam dia kata tu naik. Macam tu lebih kurangnya. Tu pun jawab salah juga. Punya tak guna budak ni. Macamlah umat Muhammad hadu ada ni. Nabi Muhammad bagi dah tips ni. Ni fitnah yang paling dahsyat sebelum berlaku kiamat ialah fitnah Dajjal. Duk beriman elok-elok ni boleh tergelincang, boleh diikut Dajjal. Padahal Nabi habang dah Dajjal ni rupa macam mana, dia nanti buat mai apa. Nabi habang dah kalau dia buat mai yang ni, hang pilih yang ni. Dah tuan-tuan, bila dia mai itu yang kata fitnah. Bila dia mai tu, dalam pada duk tahu tu, pilih hatilah. Maka kesudahan berakhir dengan malapetaka. Ini dia kata. Dan akhirnya dia beritahu Dajjal akan terbunuh
dekat dengan Baitul Maqdis, dekat dengan Palestin, wilayah bergolak hari ini. Dia terbunuh kerana dibunuh oleh Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam akan bunuh dia. Dia akan mati dekat dengan Palestin. Semua yang saya sebut tadi adalah rangkuman daripada hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang Al-Masih Dajjal. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar cerita agama ni, dengar macam cerita. Tak rasa macam benda ni betul nak jadi. Kadang-kadang kita jadi macam tu. Tapi tuan-tuan, benda ni betul tuan-tuan. Panjang umur kita tengok. Kalau umur kita tak panjang, insya-Allah anak cucu kita akan jumpa dengan benda ni. Nabi pesan dekat sahabat tentang Dajjal ni dalam kebun kurma. Nabi cakap sak-sak berat, sak-sak pelan, sak-sak berat, sak-sak pelan. Sampai sahabat kata dekat Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, ada Dajjal ke dekat kita ni? Pada cara Nabi abang kadang-kadang cakap pelan, macam tak mau bagi ada orang jahat dengar. Sahabat yang duk dengar ni pun naik rimah. Sahabat kata, ya Rasulullah, ada Dajjal, ada siapakah yang duk dengar kita cakap ni? Nabi kata tak ada. Tapi Nabi kata hati-hati dengan dia. Bahaya Dajjal ni. Nah, insya-Allah akan datang panjang umur. Allah bagikan kita masa, kita akan baca cerita tentang Dajjal. Dan kemudian dia akan main cerita tentang alamat Dajjal. Kemudian dia ada sedikit perbincangan tentang hal melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita melihat Allah ni boleh tak boleh atas dunia, kita tengok Tuhan. Kalau tak boleh, bila baru kita boleh tengok Tuhan? Pertama kali kita akan tengok Tuhan bila? Dia akan cerita dalam hadis akan datang. Untuk pertama kalinya kita melihat Tuhan bila? Dan bilakah kali kedua kita akan melihat Tuhan? Kita akan tengok dua kali. Hadis cerita tiap-tiap satu tu bila masa kita akan tengok Tuhan. Dan insya-Allah banyak umur kita akan tengok. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.